punya misi yang satu. Aku dan kamu mahu bangsa kita maju. Eratkan genggaman, bersama kita tawan. Mulakan langkah, mara ke hadapan. Segalanya bermula di sini. Jadikanlah dia realiti. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, menepati janji dan amanah. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, inspirasi buat umat. Kita saudagar hartana. Aku dan kamu kejar ke mercu cita. Aku dan kamu biar jadi luar biasa. Eratkan genggaman, bersama kita tawan. Mulakan langkah, mara ke hadapan. Segalanya bermula di sini. Jadikanlah dia realiti. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, menepati janji dan amanah. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, inspirasi buat umat. Kita saudagar hartana. Aku dan kamu punya misi yang satu. Aku dan kamu mahu bangsa kita maju. Eratkan genggaman, bersama kita tawan. Mulakan langkah, mara ke hadapan. Segalanya bermula di sini. Jadikanlah dia realiti. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, menepati janji dan amanah. Kita saudagar hartana, saudagar hartana, inspirasi buat umat. Kita saudagar hartana. Aku dan kamu kejar ke mercu cita. Aku dan kamu
Aku dan kamu punya misi yang satu. Aku dan kamu mahu bangsa kita maju. Eratkan genggaman, bersama kita tawan. Mulakan langkah, marah ke hadapan. Segalanya bermula di sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sama kita malam ni. Okey, sebelum kita mula panjang, elok kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, pertama sekali kita manjatkan kesyukuran dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan kurnianya malam ni dapat kita sama-sama untuk sesi sharing. Sesi sharing malam ni tajuk dia $1 Million Agent. Bagaimana Abang Nel dia gunakan offline marketing tapi boleh juga buat jadi $1 million agent. Jadi saya ingat kalau kita nak menuntut ilmu ni, saya sarankanlah untuk bukalah video. Jadi seronok Abang Nel nak berkongsi pun nampaklah muka korang kan. Jadi adab-adab nak berguru ni kan, nak buka video. Jadi bukan apa yang lelaki-lelaki dia patut ni tak ada sebab lah orang je video tu. Tak ada ni pun. Terima kasih Cik Amir, terima kasih Cik Muhammad, Cik Firdaus. On je video tak ada masalah pun. Cik Fahmi. Bila kita on video ni insya-Allah lah kita lebih nampak lebih nampak muka. Nak bercakap pun seronok. Kalau saya pun cakap muka boleh tak nampak muka tu, tak nampak keseriusan. Kena kita nak menuntut ilmu lah. Macam mana tu sebenarnya topik yang agak best. Saya tunggu saya sembang dulu. Dalam 10 minit lagi kita akan mula. Bagi saya malam ni topik yang best lah. Antara topik kalau untuk info semua, saya akan sepanjang PKP ni setiap malam saya akan jemput speaker yang berlainan. Semalam ni saya jemput Abang Nel lah. Semalam saya dah buat live dengan Dr. Azura. Semalam kita buat live di Facebook. Esok malam saya akan jemput Rina Manan. Macam mana dia boleh jadi $1 million dengan buat projek marketing. Jadi setiap malam sepanjang PKP ni insyaAllah saya akan jemput speaker-speaker yang best lah. Supaya apa, nak bagi satu inspirasi kat korang. Korang juga boleh bertanya dengan speaker-speaker ni apa yang dia punya best ni, apa dia punya tips dia, apa dia punya habit dia yang dia boleh buat menjadi $1 million agent. Itu benda yang kita nak belajar malam ni. Dan korang open je sebenarnya, open untuk bertanya lah. Okay, so ada 36 orang. So saya sekali lagi request minta korang on video. Kalau on video tu memang seronok. Kalau saya bercakap semua tak on video macam tak best lah. Sebab apa, kalau lagi satu just prepare. Bila kita nak masuk kelas tu just prepare untuk kita ready nak menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu ni biasanya bertalaki lah. Adab bertalaki ni bila kau buka video tu je lebih nampak seronok. Seronok. Satu lagi adab kita nak berguru. Sebab apa, saya dah melatih lebih daripada 5,000 ejen lah. Saya dah boleh tengok pattern-pattern ejen-ejen yang serius dengan ejen yang serius tapi tak berapa nak serius. Ada ejen yang dia nak duit tapi dia tak committed. Ada orang yang macam-macam ejen lah. Dah 5,000 orang banding lah. Ada 10,000 10 tahun dalam industri ni. Dan macam-macam saya jumpa. Ada semua kebanyakan mai-mai juga sebenarnya ejen ni bukan ejen lah. Orang realitinya orang dia susah sebenarnya. Tapi reaksi dia tak nampak pun dia susah. Banyak macam tu. Faham tak maksud saya Ameno? Faham tak? Dia susah. Tapi reaksi dia tak nampak dia susah. Macam tu. Dia tahu dia tak ada duit, dia tahu dia ada masalah tekanan, dia tahu. Dia tahu yang dia perlu berubah, dia tahu.
Tapi action yang dia ambil tu tak sama. Action yang dia nak tu tak menggambarkan dia susah. Tapi saya dalam Fisarga Tanah ni memang saya punya penekanan ni sebenarnya saya nak melahirkan 1,000 ejen yang mampu menjana pendapatan konsisten sebanyak 10,000 sebulan. Dan alhamdulillah Abang Nel dah mencapai. Abang Nel pun kalau segi kerjaya dia, Abang Nel masih lagi part time agent. Saya ingat Abang Nel dah berapa kali Abang Nel lah jadi $1 million agent 10 kali kot ada kot. Jangan Abang Nel cerita lah berapa kali dia jadi $1 million agent. Jadi 11 kali dia Mas. 11 kali dia jadi $1 million agent. Dia part time agent. Kita kenapa saya akan tanya sikit-sikit supaya apa? Supaya kau dapat input yang kau nak duplicate. Apa yang special sangat Abang Nel ni? Sebab Abang Nel apa yang saya ajar dengan apa yang dia buat, dia berbeza. Dia dapat result yang sama. Macam tu. Maksudnya kita cerita dari segi offline dan online ni kena satu kan. Tapi dia buat offline saja, tapi dia boleh dapat juga $1 million agent. Ini yang benda yang malam ni kita nak belajar lah daripada Abang Nel sebenarnya. Jadi saya rasa satu benda yang best malam ni sebab sharing tu real life lah, real punya story. So korang just ambil nota. Saya pun akan ambil nota juga insyaAllah. Okey, apa pun sebelum saya mula mungkin Abang Nel boleh taaruf sikit Abang Nel, terang sikit siapa dia Abang Nel. Sebelum jadi ejen ni buat apa dulu Abang Nel? Boleh tak cerita sikit Abang Nel? Ada bangun pula tu. Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ala alihi wa sahbihi Muhammad ala alihi wa sallim. Boleh dengar Dengar Abang Nel. Abang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah pada Tuan Haji Ahmad Firdaus kerana sudi menjemput saya sebagai speaker lah. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Dan selamat datang juga lah kepada sahabat-sahabat. Alam wassalam lah. So sebelum saya mulakan, nama sebenar saya adalah Asnul bin Jamaluddin atau lebih dikenal sebagai Abang Nel lah. Tak dengar Abang Nel unmute. Abang Nel kena unmute balik. Okey, dengar? Okey, dengar. Okey. So saya sekarang ni masih sebagai part time agent lah. So saya join pada tahun 2019 pada bulan 8. Boleh tak Abang Nel off salah satu Abang Nel? Handphone ke boleh tak off dulu ataupun handphone dia jadi bergaung. Sekejap. Boleh dengar tak? Saya dengar. Saya laptop Okey. Pertama kali saya Tak boleh Abang Nel kena off satu. Tapi tak apa Abang Nel, saya dah record Abang Nel. Abang Nel boleh off je satu. Saya dah record sharing ni. Saya laptop ke tak handphone? Ikut Abang Nel lah. Laptop okey. Saya dah unmute laptop lah. Dia bersing dia. Dia cuba cakap Abang Nel. Test. Tak boleh, dia bersing. Firdaus terus cabut dia punya tu. Tak dengar Abang Nel? Subhanallah. Dengar tak? Subhanallah. Dia double suara tu. Sekejap saya off satu lah Abang Nel kena off satu. Nanti saya bagi record. Kita record ni. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh dengar? Dengar lagi? Dia masih dengar dia double, dia bergaung. Test, subhanallah. Masih dengar ke? Abang Nel cakap dulu. Pertama kali
Saya perkenalkan diri balik lah. Dia double lah Abang Niel, dia jadi double. Volume dekat laptop tu boleh terus off kan? Mungkin tu kot. Volume dekat laptop tu terus off kan? Speaker volume laptop. Abang Niel tengok belah kiri atas laptop Abang Niel tu F1 tu kot. F1 tu dia apa? Okey, saya cuba dah. Kalau Abang Niel tak cakap dia tak bergaung. Kalau Abang Niel bercakap dia bergaung. Dia sebab double tu. Cuba cakap je Abang Niel tengok. Gaung lagi tak? Pertama kali Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Dengung tak? Dengung Abang Niel. Kena off Abang Niel. Tutup satu boleh tak? Okey, kita tutup satu lah. Ya, maaf tak gangguan. Tes. Ada dengar lagi tak? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Okey, cuba cakap okey tu. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Okey alhamdulillah. Okay, continue. So, saya takruf diri saya balik lah Okey. So, first saya kenalkan diri saya. Nama saya Asnun bin Jamaluddin. Atau lebih dikenali sebagai Abang Niel lah. So, saya join Nilai Nyata pada bulan 8 pada tahun 2019 lah. So, complete bulan 8 tahun ni, alhamdulillah insyaAllah complete cukup 2 tahun lah. So, macam mana sebaya mula sebagai property agent, saya jumpa dengan Tuan Syafirul lah, saya punya leader. Actually kebetulan dia pun sama carry on dengan saya, so saya jumpa dekat surau lah. So dia yang bawa masuk saya dekat Nilai Nyata ni lah. So saya pun sebelum ni zero juga. So Tuan Syafirul lah banyak saya guide saya dari zero to hero lah. So siapa diri saya yang sebelum ni pun saya sebagai agent, and then part time saya bekerja sebagai supervisor lah di company di IJM Corporation Berhad. So kalau tengok sekarang yang buat highway kan, yang kat Banting Taiping tu, sekarang saya punya projek lah tu. Bukan saya punya lah, company saya punya projek lah. And then kenapa saya join Altana ni? So sebab apa salah satunya sebab nak mengubah kehidupan lah sebagai lebih baik lah. Dan itu saja dulu kot. Okay, kalau dari segi kerja apa ni? Dari segi kerja lah. Kena kita open sikit. Mungkin dari segi kerja, segi financial macam mana? Maksudnya kerja based on kerja punya income saja macam mana? Saving okey ke? Okey, macam kerja benar masih kerja sebagai part time. Waktu kerja benar 8-5 lagi. Walaupun PKP ni orang lain PKP, kita orang start site kita orang tetap jalan. And then untuk gaji benar, income untuk yang sekarang full time, gaji tak banyak pun. As supervisor sebanyak 3,000 tapi semenjak join yang part time ni, alhamdulillah 3 kali ganda pula rezeki. Bulan lepas saya gaji saya dekat 10,000. Alhamdulillah saya dah maintain 5 angka lah sekarang, senang cerita dekat Nilai Nyata ni. Tapi still takut lagi nak berhenti. Dan sekarang macam IJM yang tempat sekarang dah part time, yang agent ni pula jadi full time pula. Tapi kalau makan gaji adalah Banil lah kan. Kalau saya dulu kalau makan gaji Banil kan. Memang gaji kata nak simpan dulu tu memang payah sikit lah Banil. Kalau Banil macam mana Banil agak dulu? Kalau tak ada masa agent dulu lah.
Terus terang cakap lah, sebelum ni saya sebagai masa belum buat ejen lagi, gaji 3,000 memang cukup-cukup makan je lah. Dan kan kalau hujung bulan tu memang sangkut putus-putus lah. Biasa bagi nafkah kat rumah kan 100 je sebulan. Tapi dalam gaji 30, dalam 25, 27 tu saya dah senyap lah. Isteri pun tahu lah, sekarang kalau saya dah senyap tu memang saya tak ada modal lah, dah tak ada duit lah. So apabila saya join property ni, Alhamdulillah. Sekarang saya dah bagi nafkah kat dia lebih sikit, maintain tiap-tiap bulan, dan saving pun Alhamdulillah. Saya dah dekat, sebelum ni saya dah dekat capai 100,000. Tapi hari tu dah beli motor cash 40,000. So sekarang saving dalam 60-70,000 macam tu lah. Alhamdulillah lah. Sebelum ni memang tak ada saving langsung. Join property ni, Alhamdulillah itu memang saving lah sekarang ni. Mungkin Abang Nel boleh nak tanya Abang Nel kan, maksudnya motor boleh beli cash, motor besar nanti kalau tunjuk gambar kan boleh je bagi Abang Nel tengok motor dia. Sekarang pun dah start main folding bike kan, bila ada duit kan. Ada duit ni semua akan jadi hobi pun boleh realisasi kan. Kalau dulu tengok motor orang ya Abang Nel Betul. Sekarang nak cerita Abang Nel, first 3 month masa mula Abang Nel buat, first 3 month tu apa challenge dekat Abang Nel? Cabaran Abang Nel lah. Untuk 3 bulan pertama Abang Nel masa start jadi ejen dulu. Okey, masa 3 bulan pertama tu memang sangat-sangat ni lah untuk Abang Nel, struggle lah. Sebab apa, first nak belajar kan, apa semua. Alhamdulillah lah, Abang Nel ada power team yang sangat-sangat support lah, iaitu KSA, Kelang Shah Alam. So, dia orang bagi tiap-tiap minggu ada kelas masa Abang Nel join tu, tak silap. First hari Selasa dengan Khamis. Memang 3 bulan tu, Selasa Khamis tu memang Abang Nel maintain dia, join dia tiap-tiap minggu. So masa mula-mula tu memang agak gaduh sikit lah dengan wife kan. So 3 bulan tu kenapa selalu dalam minggu tu tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tu kenapa keluar Selasa dengan Khamis tu. So dia biasalah kan 3 bulan tak ada sale lagi, kita stay lagi, tak ada claim lagi. So mula-mula tu memang follow je apa yang leader buat, join kelas apa semua. So and then apabila dah dapat claim kan, claim yang pertama tu kita mana cakap Allahu Akbar. Macam nervous lah pula malam ni. Allah Santai. Santai. So apabila 3 bulan pertama tu kita belajar je apa yang agensi buat, apa yang leader bagi buat, apa yang nilai harta buat, kita join dia first class apa yang dia bagi tu. So mula-mula ni input je dulu, dapatkan input sebagai ilmu tanah dulu. Hello, masih ada lagi? Abang Nel buat sale bulan ke berapa Abang Nel? Macam Abang Nel dah join first kan, masa Abang Nel join bulan 8. Alhamdulillah bulan yang first bulan 9 tu Abang Nel dah close 2 rumah close lah. Yang pertama close adalah rumah di Golden Villa, apartment Golden Villa. Abang Nel KOA dengan Ahmad daripada Ten Titan. Harga rumah 140. And then yang kedua close tu Abang Nel close rumah di Bandar Putra, rumah corner lot 470. So alhamdulillah first year bulan masuk je sebulan dah dapat close lah, rezeki lah aku cakap. Tu. Okey, boleh Abang Nel share sikit Abang Nel kan, sebab Abang Nel dengan banding Abang Nel memang purely, boleh saya katakan purely Abang Nel memang based on the offline marketing lah. Maksudnya kalau saya suka cakapkan combination between online dan offline. Cuma saya nak tekankan sini Abang Nel buat offline, combination lah kan dengan online. Okey, boleh cerita Abang Nel dari segi offline ni apa yang Abang Nel buat Abang Nel yang boleh close Abang Nel. Sebab boleh katakan Abang Nel apa yang online ni tak berapa nak ada 100% offline, tapi able. Biasanya saya jumpa Abang Nel, kalau saya tengok offline ni saya jumpa ejen di Perak banyak, otai-otai di Perak banyak saya jumpa. Diorang memang purely based on business card, banner, memang diorang able lah dapat 50-60 ribu. Saya jumpa ada je ejen-ejen yang daripada otai-otai Cina kebanyakan, diorang memang 100% offline, tapi di kawasan luar bandar.
Maksudnya kawasan yang rural lah. Tapi Abang Nil boleh katakan kawasan bandar juga. Tapi Abang Nil mengekalkan konsep offline tu. Abang Nil boleh dapat result lah. Kalau Abang Nil jual kita almost 2 tahun, Abang Nil boleh dapat 11 kali $1 million. So $1 million ni maksudnya kalau katalah collect juta, 3% dah 30,000. So bila Abang Nil kata income dia konsisten boleh dapat lebih daripada 5 angka tu, memang realiti dah capai. Boleh Abang Nil boleh ceritakan Abang Nil dari segi cerita aktiviti lah. Dia first house tu macam mana Abang Nil boleh close lah. Mungkin ambil 2 rumah pertama yang Abang Nil cerita tu. Macam mana Abang Nil boleh dapat klien daripada owner dan macam mana Abang Nil boleh jual rumah tu? Okey lah. Untuk close sebenarnya yang Code A lah. Untuk Code A tu Abang Nil tembak dalam grup listing lah kan. Dalam grup listing kita kan, dalam grup TSA kan ada listing. So Abang Nil dalam tu lah. Untuk yang grup kedua ni, so macam Cik Mat cakap, saya sebagai ni kan, offline je. So apa yang saya buat apabila saya jadi bagi agent ni, saya brandingkan diri saya. Saya masukkan semua dalam grup-grup persatuan, dalam grup surau. Okay lah, kita kalau ada grup mana-mana kan, contoh dalam grup surau tadi macam cakap, grup persatuan, grup pasar malam, grup politik ke, apa-apa grup kita jangan left. Kita brandingkan diri kita dulu dalam posko tu. So, kita tahu kat orang semua yang kita dah jadi sebagai agent. So yang close yang rumah kedua tu macam tu lah. Dia orang apabila dia orang dah tahu saya sebagai agent, dia terus cari saya. Alhamdulillah sebelum ni sebab apa dekat Bandar Putra ni tengok tak ramai lagi ada agent. Walaupun kita top agent Cik Syafirul Bandar Putra, tapi dia tak aktif macam saya lah dekat Bandar Putra ni. Apa saya dekat Bandar Putra ni agak orang cakap macam famous jugalah. Sebab saya sangat-sangat aktif. Macam dekat surau saya sebagai macam-macam jawatan lah. Last bulan lepas saya jadi amil. Kalau ada pengarah korban, saya jadi pengarah korban. Lain saya sebagai ketua muda surau, ketua muda politik. Tak kisah apa-apa semua yang ada, semua saya brandkan diri saya dalam grup-grup persatuan yang ada tu. Grup-grup yang WhatsApp yang ada tu. So, kan macam baru ni, dekat Raya kan. Bagi je dekat dalam grup semua dalam grup WhatsApp tu ada buat satu macam template kan, selamat hari raya, maaf zahir batin daripada Bandar Putih. WhatsApp je semua dalam grup sekolah ke, dalam grup taman ke, dalam grup politik ke. Kalau dia orang marah, dia scan cakap, oh sorry saya terpost kan, padahal kita saja dah post. Sebab apa, kita tengok walaupun orang satu je dia tak nak baca, tapi 50-60 orang tu dia tahu kita sebagai agent. So daripada situ kita akan dapat call. Dia sebagai taktik lah dalam grup persatuan ni. And then macam business card pula kan. Macam business card, Abang Nil rasa dah 4 kali ke 5 kali lah selama Abang Nil buat sebagai bagi dekat orang business card ni. Business card ni kita tengok macam remeh je tau. Tapi sebenarnya impact dia sangat besar. So saya kalau jumpa orang goreng pisang ke, orang tengah bawa lori ke kan, tengah buang sampah ke yang dalam cerita tu, saya bagi je kad. Kita jangan mention macam, dia orang ni ada ke rumah nak jual. Kita jangan sekali fikir macam tu. Kadang-kadang dia orang ada saudara dia orang ke, adik-beradik dia orang ke, jiran-jiran dia orang ke, ada rumah nak jual. Di situ kita akan dapat. So, kad business card ni kau bagi je kat orang. Jangan rasa, mahalnya aku buat RM50 ni. Tak sayang nak bagi. Jangan rasa sayang langsung kat kad tu. Bagi je kat korang, kat siapa-siapa pun. In case macam saya kan baru ni, contohlah saya ambil kan. Dekat surau tu saya letak sekali saya punya business card. Orang nak bayar zakat tu saya bagi sekali. Dia so tengok pelik. Rupanya ada ejen property dekat kalangan kita kan. Dia orang tak tahu tau. Ada ejen. That's why pentingnya business card ni. And then sekarang yang paling banyak saya bagi referral untuk marketing, offline marketing ni referral lah sekarang ni. Sebab apa sekarang saya banyakkan semua dia orang yang cari saya. So klien-klien lama. Sebagai contoh baru ni saya ada jual rumah dekat Pulau Indah. Saya jual dekat pakcik tu. Saya jual rumah pakcik tu. Saya koe dengan leader Kak Izzah.
So dalam masa sama dia dah jual rumah dia tu, dia nak beli pula rumah dekat Bandar Putera ni. So saya recommend, alhamdulillah dia beli rumah dengan saya, and then dia recommend pula dengan kakak dia. Kakak dia beli pun rumah dengan saya. Dalam masa sama kakak dia recommend pula dengan anak saudara dia. So saya dapat 4 biji daripada satu owner tadi. Saya dapat referral daripada dia seorang. And then alhamdulillah juga yang baru macam contoh kan, baru ni saya close di semalam saya update pagi tadi saya update group close di update group close. Pagi semalam saya dapat listing, and then petang semalam saya dapat close juga. Buyer yang saya close tu owner yang recommend, bukan saya cari. Allahu Akbar, mudah betul Basir. So itulah pentingnya referral And then sekarang juga saya untuk offline juga kenalan. So saya agak nak kata famous tu tak famous jugalah, tapi dah jadi abang long lah kawasan Bandar Putera ni. So orang ingat rumah je akan ingat Abang Nel. So sebelum saya jadi agent saya ronda-ronda dekat Bandar Putera ni, adalah sikit dalam 10 hingga 15 lah banner-banner daripada agent luar. So apabila saya dah jadi agent, saya gantung 30 dekat sekarang. Kalau tuan-tuan tengok kawasan pusing dekat Bandar Putera ni ada 20 hingga 30 banner kat saya. So apabila saya dah gantung banner, saya tengok dah tak ada banner-banner orang lain. So mungkin dia orang pun takut lah tengok saya dengan banner saya. Alhamdulillah apabila dia orang tengok rumah, dia orang akan ingat Abang Nel lah. Saya set macam tu. So itulah untuk saya punya marketing offline. Abang Nel, kalau tengok Abang Nel sekarang mana kan, melihat Abang Nel position as agent, maksudnya baguslah. Sebab apa, as positioning memang kerjakan kita untuk naikkan visibility kita dan juga naikkan credibility kita. So Abang Nel dah buat lah visibility ni dari segi business card, dia edarkan naikkan visibility dia. Credibility dia orang tahu, mungkin dia siap, dia imam ke, dia jadi orang tahu dia apa. Orang tahu dia orang jujur lah, senang. Indirectly orang tak boleh naikkan credibility. Dia boleh naikkan visibility dan credibility, dia akan convert dalam bentuk profitability lah, dalam bentuk keuntungan. Cuma macam segi Abang Nel kan, bila Abang Nel start position, Abang Nel akan dapat listing daripada owner lah, betul Abang Nel? Ataupun listing first daripada owner lah. Betul. Bila Abang Nel dapat listing daripada owner, one off salah satu je Abang Nel akan gantung banner satu. Apa lagi Abang Nel buat Abang Nel? Daripada listing apa? Mungkin share listing ke apa Abang Nel buat? Okey, just saya dapat je listing First memang saya akan minta izin untuk gantung banner lah. Sebab apa, daripada gantung banner tu kita akan dapat listing-listing lain lagi sebenarnya. Bukan kita dapat buyer yang nak jual je. So kita akan dapat listing-listing lain je. And then yang kedua saya buat, saya akan tembak kepada broadcast lah. Broadcast, saya ada create satu broadcast top agent dalam group tu. So dalam top agent tu saya akan add yang top-top performer daripada Nilai Harta lah. And then saya ada add juga yang biasa QA luar dengan saya. Biasa dia orang akan tanya listing saya. And then saya juga akan up dalam grup Telegram lah, Telegram channel. Apabila saya upload dalam Telegram channel, ramai agent-agent luar. So sebab apa saya tembak dalam grup broadcast Sebab apa? Maaf cakap lah. Dia orang ni yang akan iklan kan saya punya listing ni. Sebab dia orang ada channel mudah, dia orang ada channel property guru, dia orang ada channel property. So saya tak ada channel tu. So saya bukan gunakan lah, nak bahasakan apa cakap So saya minta dia orang share-kan lah saya dalam iklan saya dalam channel-channel yang berbayar dia orang tu. Sebab apa, saya memang tak berapa nak reti lah dalam nama je mudah kan, tapi amat sukar bagi saya lah. Gitu. Saya akan tembak dalam grup broadcast tu first. Macam mana cakap Abang Nel, sebenarnya kalau saya dapat boleh sembang juga sebenarnya, sebab dalam sesi ni dapat perkongsian dalam bentuk sharing, dan bukan saya bukan share jugalah apa yang berkaitan dengan ilmu hartanah, sebab purpose dia nak bagi tahu yang kau ni faham. Kalau ada soalan boleh tanya soalan, nak unmute pun boleh, nak type pun boleh. Apa yang Abang Nel buat sekarang ni? Abang Nel naikkan visibility dan credibility dia. Bila dia naikkan visibility dan credibility dia, automatik orang dah kenal dia satu. And then daripada situ dia akan dapat listing.
Okay, bila dapat listing, Abang Niel tahu dia punya strength dia untuk dapat listing. So siapa cakap siapa yang pegang listing dia memang king lah. Dan memang orang lain Abang Niel mungkin dia dapat eksklusif ke tak dapat eksklusif ke. Sebab dia dah pegang community, dia dah pegang Bandar Putra tu dia orang dah kenal dia. Jadi orang dah tahu dia. Kalau orang lain datang Sailang pun memang tak edit dah. Kau bagi refer lah dengan Abang Niel. Betul Abang Niel akan jadi macam tu Betul. Jadi bila Abang Niel dah start buat untuk dapatkan listing, apa yang Abang Niel buat sekarang ni ialah dia kongsi listing. Bila gantung banner, kalau close melalui banner, dia akan dapat direct buyer lah. Dia tak bayar COA. Ataupun mungkin daripada owner-owner lain bila dah tengok 30 banner, dia rule senang je. Kalau kau boleh gantung 30 banner dalam satu kawasan, more daripada 30 banner, automatik kau jadi abang long. Automatik. Orang kena buat Abang Niel lah. Abang Niel automatik kita jadi apa? Akan jadi abang long. Yang kedua tu dia akan share listing dia dengan dia punya group. Ini maksudnya kalau kau buat broadcast, dia ada Telegram ni, kau minta orang save nombor korang, boleh buat broadcast. Broadcast Abang Niel hantar satu dekat satu group je, tapi mungkin 30 ejen akan dapat, 30 ejen akan buat marketing untuk Abang Niel. Macam mana cakap lah, orang ada mudah 30 orang yang akan mudah. Tapi dia tak buat apa pun. Dia supply listing dia. Orang iklan property guru, property. Jadi orang lain kena keluarkan modal. Dia tunggu masa untuk closing je. Okay. Dan apa yang Abang Niel buat lagi satu, dia buat Telegram. Telegram ni one of lah. Salah satu Telegram punya function, kita boleh kumpulkan ejen dalam tu. So kalau kau pesan nak, kalau saya post kat group sekarang ni, saya tengok banyak leader dah follow, kau klik automatik kita akan masuk dekat channel dia. Channel dia tu ejen-ejen boleh start untuk collect listing dan jual. Itu satu. Ada juga top ejen, dia kumpulkan buyer. Nanti bila sampai satu masa, bila kau dah popular, bila kau dah ramai buyer, dia tarik, abang minat kalau abang nak tahu pasal rumah, abang boleh join group ni. Jadi dia kumpulkan buyer pula dalam satu channel. Channel pertama Telegram kita kumpulkan ejen, satu lagi kumpulkan buyer. Bila dia ada satu listing, sebab Abang Niel advantage dia territory dia ada territory dia, ada kawasan jajahan dia. Jadi lebih mudah lah. Sebab ejen kita bahagikan kepada dua. Satu kita panggil specialized. Specialized ni macam Abang Niel dia specialized. Dia memang jaga kawasan dia je. Untuk dia dapat 20,000, 30,000 daripada jaga kawasan dia cukup. Ada orang dia generalize. Generalize ni ada ejen yang saya train dia pada income 30,000 ada. Tapi generalize. Contohnya dia Bandar Putra dia jaga, Puncak Alam dia jaga, Melawati dia jaga, Negeri Seremban pun dia jaga, tapi dapat 30,000. Kalau orang muda dia kata 30,000 tu banyak, ada berbaloi lah. Tengok pada kita. Tapi ejen yang bagus sebenarnya ejen yang specialized. Tapi jangan lupakan kalau kadang ejen baru, dia susah nak specialize lah sebab listing tu akan datang berterabur. Sebab Abang Niel dia punya listing datang dari community. Sebab dia ada juga listing-listing luar datang. Sebab apa, kadang-kadang orang tu refer adik dia duduk Kelang, tak ada pun dekat Bandar Putra, keluar kawasan. Jadi dekat situlah penting untuk kita, sebab apa, kita kena faham dua konsep. Pertama, bagaimana kita nak pegang potential owner dan potential buyer. Apa yang Abang Niel buat sekarang, dia jaga potential owner dia jaga potential buyer dia. Jadi dia jaga potential agent yang willing to COA dengan dia untuk jual tu. Okey. Abang Niel kalau dapat listing, Abang Niel cuba dapatkan eksklusif daripada owner ataupun general saja dah cukup. Farah tanya Abang Niel. Okey. Assalamualaikum Cik Farah. So apabila saya dapat listing saya akan seboleh-bolehnya saya akan bagi eksklusif lah. Sebab apa kalau korang tengok kalau eksklusif ni, kalau kita bagi eksklusif, kita yakinkan pada owner sebab saya dapat daripada direct owner kan. So apabila direct owner dia automatik listing tu sangat-sangat berkualiti lah. So apabila listing tu begitu, kita mesti make sure kita bagi sign eksklusif dulu. Sebab apa bagi sign eksklusif? Kalau kita dah sign eksklusif, automatik gaji kita dah ada sebelah kaki tu. Walau kita koe, kita dah dapat separuh. Kalau kita bayar sendiri, kita makan dua, share dua. So that's why sangat penting lah eksklusif. Sebab apa kadang-kadang kalau bagi option, tapi option kita tengok pula dia bagi dekat ejen mana selama berapa lama. So contoh kalau option tu kan ada dalam 3 bulan. So apabila dia dah option dengan orang lain 3 bulan, so kita bagi dekat owner tu pula eksklusif. Boleh tak kita nak sign eksklusif selepas 3 bulan tu? Kalau dia cakap okey, stay okey. Macam saya cakap lah, apabila eksklusif gaji kita dah ada sebelah kaki. Macam tu. Boleh menjawab Cik Farah? Betul. Sebab apa? Itu pentingnya sebenarnya untuk minta eksklusif. Tapi bila dapat eksklusif,
ejen-ejen ni dia kena pandai in term of dia punya credibility. Kenapa orang nak lantik kita jadi ejen eksklusif? Cuma Abang Nel tadi cara dia positioning dia lah. Yang ketayap dia, dia janggut sikit, nampak dia lebih apa? Nampak dia Islamik sikit lah kan. Contoh. Itu contoh. Ada juga kalau saya positioning dulu di taman saya guna konsep macam Abang Nel juga. Dulu banyak kuliah-kuliah di surau. Jadi boleh kuliah di surau ni kebanyakan dulu orang masa mula-mula masuk dulu, masa tu tak ada WhatsApp. Dia gunakan SMS punya message. Jadi saya masa tu saya bendahari. Jadi saya ada semua nombor kat taman saya ni, saya ada nombor. Jadi saya akan buat announcement, okey minggu ni kita ada ustaz berceramah di sini. Bawah tu saya tulis nama saya, Firdaus Perunding Hartanah. Sebenarnya nama-nama satu taman saya ni, bila saya dah dapat selalu kat situ, dia dah tahu dah saya ejen. Jadi mula dah tahu bila saya keluar surau je dia panggil saya. Firdaus nak tanya kau lah pasal rumah. Nak tanya. Bila lama-lama positioning kita tu dah naik lah. Jadi satu. Bila kita ada credibility untuk kita propose eksklusif, advantage macam mana cakap, kita boleh spread bagi semua orang, kau tolonglah jual. Yang penting jual. Sebab apa? 46% kalau tengok daripada agensi kita, 46% transaksi jual beli berlaku melalui COA. Maksudnya 46% adalah COA. Cuma kita advise untuk ejen-ejen baru, khususnya macam ni, banyak ke ejen baru, COA lah dengan agensi, dalam agensi dulu. Macam Abang Nel, dia mula-mula dalam agensi dulu. Sekarang ni sebab banyak agensi luar dah COA dengan dia dah ada trust. Dia dah boleh bagilah, dia dah boleh trust. Dia tak risau pasal sailang, dia tak risau pasal kompetitor. Sebab apa? Orang tahu yang dia memang abalung kawasan. Tapi untuk orang baru ni, try COA nama ejen-ejen yang dalam agensi dulu. Carilah 5-6 orang ejen yang kau rasa dia ni memang buat kerja. Maksudnya kalau kita bagi listing kat dia, dia akan jual kan. Itu yang Abang Nel nak cakap lah. Okey, ni cakap Abang Nel. Macam mana nak convince owner untuk lantik kita sebagai ejen, sebab kita mention agensi 318 dari selling price. Mereka rasa macam ejen ambil untung lebih. Macam mana ni? Abang Nel. Abang Nel jawab, jadi saya jawab balik. Okey biasa saya akan dapat listing je kan. Saya akan bagi eksklusif lah. Macam saya cakap, saya akan untuk yakinkan owner, saya cakap ini memang 318% ni. Hello, dengar Dengar. Okey. Saya cakap dekat owner 318 Indonesia 318% ni memang standard dalam kita punya board lah, LPPH. So saya tunjuk kita punya kad rent tu, even kalau ambil dengan saya cakap ejen Cina ke, ejen India ke, still ni lah banyak ada 318%. So kalau pergi ejen luar pun sama juga 318%. Memang kita dah government memang dah tetapkan. As ejen kita orang tak boleh ambil lebih, kita orang tak boleh ambil kurang. Contoh kalau tuan owner nak jual rumah, kalau nak jual mahal, mahal lah commission ejen. Kalau kita nak jual murah, murah lah commission ejen. Saya biasa mention kat situ kat dia orang. Dekat owner macam tu. Jawablah soalan. Jawab Abang Nel. Sebab apa? Saya relate balik Abang Nel dengan pengalaman saya boleh jadi ejen dulu lah. Sebenarnya 318 ni kecil sebenarnya. Cuma benda ni ada dekat kita punya mindset je. Sama ada dia kecil ataupun dia mahal. Sebab apa baru ni saya ingat masa saya jadi ejen mula-mula dulu. Saya bila call klien, saya call lah. Saya macam mana, saya dulu bekerja. Saya 2 tahun setengah jadi ejen adalah sebagai part time. Apa yang saya buat, bila owner kadang saya kata commission, bila owner getak, commission berapa persen automatik saya tu jadi gelabah. So, 2%. Sebab 2%, saya ingatkan 3%. Kan? Sebab apa dekat mindset kita mengatakan bahawa 3% tu mahal. Sebenarnya 3% tu murah. Kena bagi tahu 3% murah. Sebab apa saya murah? Baru ni saya jual satu rumah lah, 1.8 juta. Dapat 1.8 juta. Kalau kata nak sebut commission, kau nak sebut berapa? 1.8 juta lebih kurang dalam berapa persen lah? Saya lupa, saya 50 lebih je. 1.8 kali dengan 0.318. Commission saya 57,240. Agak engkau kalau nak cakap dengan owner, nak cakap dengan owner 57,000 tu rasanya mahal ke apa kalau kat mindset kita? Kita akan rasa mahal lah. Sedangkan kita buat benda yang sama. Adakah kita buat benda jual rumah yang sama? Saya dapat 2% dengan 3%. Adakah kerja yang saya buat kerja yang lain ataupun kerja itu sama je sebenarnya? Sama lah. Cuma try to nego lah. Try to go to higher. 3.18%. Dia bagi saya 57,000.
Dan saya tengah deal satu tanah sekarang ni. Harga dia 6.5 juta. Harga tanah tu 6.5 juta. Saya minta 3% dengan dia. Saya kata ini sebab saya deal dengan klien, komisen 206,700. 206,700. Saya tak dapat cek lagi lah. Sebelum ni saya dah dapat cek. Saya dah offer 4,5 juta, dia tolak. Owner tolak. Sekarang ni tengah go to 6 juta. Saya minta 3%. Kalau kita 206,000, saya rasa wow 206,000. Orang akan cakap 206,000, apa yang kau buat? Kau clear sampai 206,000. Saya kata cerita tak, memang nampak saya punya kerja lain bang. Proses saya hanya 3% daripada harga jual. Hanya 3%. Dan baru ni saya jual. Sebelum PKP saya tengah deal satu rumah 1.7 juta. 1.7 juta lebih kurang 54,000 komisen saya. Suami je nak bagi suami datuk tu nak bagi saya 2% je. Datuk tu nak bagi 2%. Saya sampai dekat rumah tu nak sign MOS. Automatik datin tu lagi kat saya. Mat dia kata kan. Datuk nak bagi 2%. Nanti Firdaus, Cik Mat fight dengan Datuk ya. Nanti Kak Ayu tolong backup dia katakan. Kak Ayu nak bagi juga Cik Mat 3%. Macam tu kan. Sebab saya dah go repo dengan Datin. Bila masuk ya Datin, Datuk memang standard lah. After 3% pula ni Firdaus. Baru ni saya jual rumah 3.5 juta. Ejen tu minta 2% je. Kan. Jadi memang 2% Datuk. 2% 70,000. Daripada 3.5 juta. Saya jual 1.7 juta ya Datuk. 3% berapa lama dah saya follow up dengan Datin. Apa yang saya buat, saya cerita benda yang saya buat. Mula Datin, tapi tu pandai kena communication skill lah. Jangan kau ulang lagi. Lepas tu try sembang. 2 jam saya sembang dengan dia. 2 jam. Last kali, Datuk pun bagi. Datuk kata okey lah. Tak kau 3% lah. Asal Datin tu cakap lagi. Mat kalau Mat close, nanti Datin Nadia akan back Prada ya untuk isteri Cik Mat. Saya macam tu lagi. Ya, macam tu. Dia kata sebab dekat beg banyak, dekat atas dia punya rumah tu penuh beg dia kata. Dia tak sebutlah nama dia. Dia kata semua buat perhiasan. Dia dekat bilik dia kata kat bilik Datin ni banyak lagi beg-beg. Nantilah beg tu ada kat rumah satu lagi dia kata. Nanti Mat datang dia bagi dia beg Prada kata. Saya tak tahu lah berapa harga beg tu. Dia kata dekat 10,000 kat aku beg tu. Jadi masa bagi saya beg tu tak ada value lah. Tapi kalau saya bagi kat wife saya, value lah kot kan. Jadi nak gambarkan apa? Nak gambarkan 3% ni benda yang kecil sebenarnya. Benda yang kecil. Kita selalu fikir kita letak benda tu besar. Macam saya 57,000, 200,000. Benda tu rasa macam besar. Jangan letak jumlah tu. Sebut 3%. Okey je. Dan gambar tu 3% tu tak ada benda yang besar pun. Macam tu. Orang willing je. Saya ingat kalau sepanjang saya 10 tahun jadi ejen, saya boleh kira dengan 12 tangan saja yang ejen bayar saya 2%. Dengan 11 tangan je. Ada. Kalau saya deal, especially kalau dengan owner Chinese kebanyakan dia memang firm. Tahu saya close satu rumah dekat Section 7, 600,000. Dia tu cakap je, Mat 2%. Lepas tu saya kata 2%. Dia kata net 2%. Dia kata, I punya wife cakap 2% saja. Saya kata 2% boleh Cik Lee. Tapi saya nak kena include tu dengan GST, dengan SST jadi 2.12. Dia kata tak ada, my wife cakap 2% saja. Saya kata, okey tak apa, saya cari buyer dulu Cik Lee. Saya dapat buyer, masa saya buat buyer, saya cakap dengan dia, saya minta 2.12. Dia tak bagi, Cik Lee tu bagi, tapi dia punya wife bagi. Saya kata, kalau tidak nanti kena tolak komisen lagi Cik Lee. Lepas tu wife dia kata, okey lah. Sebab wife nak buat rumah nama wife dia, okey, I bayar you 2.12. Dia bagi. Jadi janganlah kita letak lower. Sebab apa? Benda yang kita nak buat ni benda yang sama. Kerja kita tu kerja yang sama. Benda sama. Kau jual rumah 100,000 ke 200,000 ke sejuta ke, buat benda yang sama je. Jadi letakkan value kita. Tu pasal bila Abanil pun boleh kira benda lain. Ada tak orang bayar 2% Abanil? Boleh kira kot. Ada tak? Ada. Tak salah saya dah claim banyak. Saya dah ada 2 je. Walau bagaimanapun, walau diorang bagi 2%, kita jangan tolak tau. Biasa 2% ni, biasa dia akan lantik banyak-banyak ejen lah. So dia akan bagi option. So dia bagi pilih. Kalau kau nak jual, jual. Tak nak sudah. Dia bagi pilihan macam tu. So kita tak boleh nak apa-apa lah. Still ambil jugalah. Walaupun 3%, 2%, tapi still rezeki kan. Macam tu. Still ambil je kalau dia bagi 2%. Tapi jangan selalu amalkan lah. Saya pun sama. Saya macam mana? Saya go to 3.18. Saya akan maintain 3.18. Itu saya punya rule lah. Ada setengah-setengah tu kalau saya tak puas hati, saya quit je. Tapi ada banyak deal yang kadang-kadang nanti bila kau go through all the process, nanti saya cerita banyak sangat, nanti satu pun tak buat lagi kan. Jalan dulu. Macam Abang ni sebab dia dah banyak. Jangan pun 2 je. Yang 2%. Jadi maksudnya 3% tu orang willing tu bayar.
Okay, Abang Niel. Abang Niel segi kerja sibuk lah. Abang Niel memang hari-hari kerja. Sabtu pun alternate ke Abang Niel kerja kan? Betul. Jadi orang tanya Abang Niel, ni apa Nur Syamina tanya, Abang Niel ni buat inspection atau viewing pada weekend saja ataupun lepas habis kerja? Yes, Bismillahirrahmanirrahim. So macam saya cakap tadi, saya sebagai part-time agent, so memang mula-mula tu memang saya payah lah nak manage saya punya time lah. So macam Cik Mat cakap saya memang kerja tak tentu masa. Saya kerja Sabtu, saya alternate. Minggu ni Sabtu ni kerja, minggu depan cuti. Kadang-kadang hari Ahad pun bos panggil kerja. Kadang-kadang ada site kan, nak jaga site, Ahad pun kerja. So saya kadang-kadang 7 hari seminggu saya kerja. So mula-mula tu memang agak-agak sikit nak. Atau dah lama-lama tu kan, baru okey. So sebelum ni saya follow je schedule owner yang buat, schedule buyer yang buat. Tapi dah lama-lama ni saya dah dapat tune saya sendiri. Saya cari time yang saya free. Bukan buyer yang free, bukan owner yang free. Maksudnya macam mana kalau buyer free, buyer kita free tau. Kadang-kadang buyer call kan, boleh tak saya nak view hari Isnin pukul 9 pagi. Kita dah kerja. 9 pagi kita kerja. Kita jual. Tipu sunnah. Kita jual nama owner. Kita cakap, owner tak free lah time ni pukul 9. Boleh tak kita set malam sekarang ke ataupun hari Sabtu? Set kita yang free. Bukan set time buyer ataupun owner tu. Macam contoh kan, kalau hari Ahad saya cuti. So saya akan create kan, jadikan cerita macam mana saya free hari Ahad tu. Saya cakap, owner free hanya hari Ahad dia pukul 9. Padahal kita yang free hari 9 tu. Kita yang create. Macam tu. So bukan dia yang fitkan masa kita. Kita yang fit masa dia. Harap menjawab Puan Nazina? Jawab. So kalau ada soalan kau boleh tanya lagi lah. Sebab nak relate. Siapa pun saya kata dia punya key sebenarnya. Saya key sekejap, saya share sekejap Saya buat sekejap mana. Cik Syikin, saya nak share slide Cik Syikin. Okey dah. Sekejap, saya nak tambah sikit. Macam ni kan. Macam korang tengok kat belakang ni. Saya yang set sendiri masa dia orang macam ni. Ahad. Ni masa saya free lah. Pukul 10. Pukul 11. Kita yang set masa kita. Bukan dia orang yang set masa untuk leading. Okay? Okay, bagus. Memang ada lah. Saya tengok bila sampai satu level biasanya ejen ni memang ada whiteboard. Kalau kau belum sampai whiteboard tu kena start work hard lah. Patutnya dia akan sampai satu level dia akan ada whiteboard. Sebab apa kalau tak ada whiteboard ni memang apa, kecuali lah orang yang memang boleh guna handphone boleh lah. Tapi kebanyakan dia saya akan jumpa dia orang memang akan whiteboard ni akan jadi satu indikator yang penting lah sebenarnya. Sebab apa kita boleh nampak hari-hari balik kerja. Macam saya dah cakap lah, saya listing saya ada lebih daripada 200 listing. So kalau saya nak menggunakan apa, nak fokus betul-betul pada tak boleh. Saya kena ada juga saya punya whiteboard. So saya kata kalau segi Abang Niel cerita nombor 1 sebenarnya, apa yang Abang cerita nombor 1 ni Abang Niel tambah betulkan saya. Nombor 1 sebenarnya adalah mindset lah. Saya tengok Abang Niel dia punya mindset sebenarnya dia nak ubah hidup dia. Dia nak ubah hidup dari segi apa nak dapat duit yang lebih lah. Nombor 1. Betul Abang Niel ke depan nak dapat lebih baik. Bila nak ubah mindset ni maksudnya dia perlu nombor 2 dia apa yang Abang Niel cakap tadi, Abang Niel perlukan ilmu. Ni Abang Niel buat ilmu tu sampai bini dia kata abang punya mana malam ni betul ke keluar belajar ilmu ke nak pergi dating ke apa kan. Sebab apa benda ni perlu ada ilmu. Ada ilmu ni kena datang lah. Macam kau buat sekarang ni ilmu. Advantage sekarang ni ada online. Online ni kau boleh datang, boleh tanya. Nak telefon Abang Niel boleh tanya. Perlu ada ilmu. Ilmu ni perlu dicari. Dan ilmu ni juga dia mesti sertakan dengan praktikal. Kena buat. Betul Abang Niel ada ilmu balik buat. Pergi kelas balik buat. Pergi kelas balik buat. Okey, bila Abang Niel dah start ada mindset yang betul, dia ada ilmu, dia ada praktikal dia buat. Nombor 3 dia akan ada pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman daripada praktikal, pengalaman experience. Pengalaman daripada apa yang praktikal yang dibuat ni akan datang bentuk pengalaman. Pengalaman ni bukan pengalaman yang bagus. Kau cerita hari ni memang Abang Niel kau dengar ada million-million. Pengalaman dia tersilap cakap, pengalaman dia tersilap bagi harga, pengalaman dia tersilap kira kelayakan loan, pengalaman dia macam mana kadang-kadang blank kejap. Betul Abang Niel Tapi pengalaman ni sebenarnya kita nak buat correction untuk kita improve. Kita perbaiki diri. Untuk apa? Kita nak improve diri kita supaya kita jadi lebih okey.
benda yang paling mahal dalam dunia adalah pengalaman lah. Bila kita dah ada mindset, kita dah ada ilmu, kita dah ada pengalaman, and then kita akan jumpa nombor 4 ialah kita akan jumpa habit. Habit ni kita akan jumpa pattern. Pattern kerja. Maknanya dia dah jumpa pattern lah. Dulu kelawak juga sebab apa? Dari segi nak manage masa kerja. Dulu dia tak ada fikir lain. Dia fikir balik kerja, balik rumah sampai malam, pergi sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembang-sembang buah pokok mangga dia. Lepas tu balik malam tidur. Esok rutin yang sama. Dia buat rutin yang sama. Kehidupan kita ni bergantung pada rutin. Tapi bila abang ni dah start jadi ejen, abang ni dah kena ubah rutin dia. Maksudnya kalau dulu dia sembang juga buah pokok mangga, tapi sembang ni mesti cerita pasal hartanah. Sembang juga pasal hartanah, dia dah start buat coaching, dia dah lahirkan 2-3 orang $1 million ejen. Sebenarnya dia panggil dia cerita balik dia. Aku buat ni, kau buat dia balik. Kau duplicate aku balik ya. Kau duplicate aku balik ya. Itu pada habit. Yang apa yang kita nak buat malam ni, apa yang kita sama-sama nak praktis malam ni, nak duplicate balik apa yang Abang Nel buat, apa yang macam sebelum ni Akmal ceritakan, apa yang esok yang Rina Manan nak ceritakan, ialah kita nak duplicate habit dia, nak duplicate Abang Nel. Jadi bila yang ni, itu yang Abang Nel akan ada, dia punya time management tu. Dia dah tahu dah, dia punya strength dekat mana, weakness dekat mana, hari mana boleh viewing, hari mana yang tak boleh viewing. Nah, bila dah ada pattern, dah ada viewing, automatic nombor 6, dia dah ada konsisten lah. Dia dah boleh konsisten in term of dia punya income. Dia dah ada konsisten income dia lah. Maksudnya, saya tak boleh Abang Nel dah tahu dah. Sebab dia dah ada pattern, dia dah close banyak, dia dah tahu dah. Ni dia submit 8 claim berapa jumlah Abang Nel? Submit semalam? Hari Senin? 23,000. 23,000. Abang Nel dah submit, dia dah claim 23,000. Maksudnya kita duk sibuk lockdown, Abang Nel dah claim 23,000 dapat. Kalau 23,000 kalau gaji Abang Nel tu dah 8 bulan kerja lah. Macam tu lebih kurang Abang Nel lah. 8 kali 3, 24 lah. Maksudnya 8 bulan kerja sama dengan submit yang semalam hari Senin. Hari Selasa kita lockdown. Hari Senin dia pergi submit claim. Macam tu lah. Nak menggambarkan bahawa ini pattern-pattern yang sama. Saya tak cerita benda yang lain. Benda yang sama. Kita ajar mungkin benda yang sama. Tapi cara implementation. Pelaksanaan ni ikut korang lah. Kita Abang Nel sebab dia part time je. Nanti saya akan panggil Zuraini contohnya. Macam mana dia boleh convert daripada farmasis, dia tu jadi ejen tanah. Okey. Ada soalan lagi lah. Nak duplicate ya rezeki melimpah betul. Okey, sampel Abang Nel. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Okey, maksudnya saya nak cerita dari segi implementation lah, dari segi pelaksanaan tu lah. Jadi kalau kita ada semua benda yang ada benda ni, sebab apa cerita ejen ni, dia bukan ada benda yang banyak tau. Nombor satu, saya cerita, malam ni saya brief lah sebab orang baru ramai dalam ni. Nombor satu untuk jadi ejen ni sebenarnya, skop ejen tanah ni sama je. Nombor satu ialah kerja Abang Nel untuk dapatkan listing. Untuk dapatkan listing, Abang Nel perlu naikkan dia punya visibility, dia perlu naikkan credibility dia. Untuk apa orang kenal, oh Abang Nel. Sekarang ni, Bandar Putra jangan masuk lah. Syafirul pun tak boleh lawan dia lah. Bandar Putra dia memang Abang Long situ kan. Okey. Nombor dua, bila kita dapat listing kita akan ada dua. Satu ialah sekarang ni kita panggil PO. PO ni adalah potential owner ataupun owner yang bagi kita listing. Bila dapat listing, apa yang kita akan buat? Kita akan analisa listing. Adakah listing yang kita dapat tu listing yang berkualiti ataupun listing tu tak ada berkualiti? Bukan semua listing yang Abang Nel dapat berkualiti, ada juga tak berkualiti. Cuma dengan knowledge yang Abang Nel ada, Abang Nel boleh convince rumah ni jual 400,000, Abang nak jual 500,000. Orang nak jual rumah, betul lah Abang Nel buat comparison, nak tunjukkan bahawa rumah ni mahal. Bila buat analisa, baru masuk nombor 3, biasanya sini kita akan buat inspection. Inspection ni buat tengoklah rumah. Bila klien datang, kita senang nak cerita pasal rumah. Nombor 4, kita akan buat marketing. Marketing akan datang dua, online dengan offline. Apa yang Abang Nel buat sekarang ni, dia offline. Tapi dia punya body semua online. Dia combination. Abang Nel memang dia offline. Tapi yang partner dia, COA agent dia adalah buat online. Itu pasal kau kena gabung lah. Buat marketing barulah nombor 5, orang datang, okey Abang Nel nak tengok rumah. Okey, viewing. Viewing mungkin ada dua. Satu memang direct klien yang call Abang Nel. Satu lagi mungkin dia call saya iklankan, saya contact Abang Nel, klien saya nak tengok rumah lah, Abang Nel boleh COA tak? Boleh. Viewing. Nombor 6, bila viewing, baru dia datang dengan bentuk closing. Orang tu nak bayar, booking. Nombor 7, kita tolong kira kelayakan dia untuk dapatkan dia punya banking, untuk dapatkan loan. Okay, loan dia approve, kita dapat nombor 8, kita akan dapat dari segi dia punya untuk dapatkan lawyer, untuk kita dapatkan penyediaan perjanjian jual beli. Lepas tu nombor 9, kita claim duit kita. Okey, ini maksudnya
Tak ada. Kata saya Banil pun ini ya Banil lah. Bukan ada apa pun Banil kan? Inilah Betul, kita punya skop bajak tanah. betul. Ya apa Ulu Banil? ni. Ada nak tambah lagi Banil? And then untuk nak tambah sikit-sikit lagi, kalau untuk kena ada macam sebelum Cik Mat cakap sebelum ni, mesti kena ada vision board lah. Vision board sangat-sangat penting lah untuk kenapa kita ni. And then juga kena ada target. Apa yang kita nak untuk tahun ni. Contoh macam saya kan, saya nak target nak beli kereta lagi tahun depan. InsyaAllah kan, sama-sama doakan. Amin. Alpat. Tahun paya. And then saya target, saya nak jadi, nak upgrade lagi saya punya, untuk pengetahuan, saya sekarang dekat Nilai Harta sebagai assistant manager. Saya dapat kes setahun je dah dapat assistant manager. And then ni dah tahun kedua. Alhamdulillah saya dah dapat 55 kes dan nak harap-harap Cik Mat dapat promote saya manager kot. Dah 55 kes. And then setiap tahun tu mesti kita nak upgrade kita punya ranking tu tahu. 55 kes apa ni eh? Ha? 55 kes Dah 55 kes dah saya. Dah 55 biji apa ni jual rumah. Betul. Dalam masa 2 tahun lah. Alhamdulillah lah. So saya pun ada target, saya nak macam saya punya leader. Lain macam Tuan Safirul, editor writer. Apabila dah dapat saya baru akan kita pergi kepada nak Cik Mat, nak jadi macam Cik Mat. Mesti kena ada target dalam berapa tahun tu. So tak adalah kita macam kerja sambil lewa. Walaupun part time tak adalah kerja macam sambil lewa. Ada, tak ada. Tapi mesti nak kena ada target lah. Itulah, Abang Niel cakap dia kerja part time tapi komitmen full time Abang Niel eh. Betul. Kerja part time, komitmen full time. Tu segi masa mungkin Abang Niel akan jadi sibuk. Dari segi masa bersama keluarga mungkin dia kuranglah sikit masa. Tapi dari segi duit banyaklah Abang Niel. Kan nak masa ke nak duit Abang Niel? Betul. And then saya dah tambah lagi bab masa kan. Macam pentingnya ni lah. Pentingnya kita punya power team lah. Tambah boleh Cik Mat eh? Betul. Boleh Abang Niel. Power team kita boleh support lah. Daripada power team tu lah yang diorang start coaching kita macam mana nak buat. Apa-apa yang Nilai Harta buat. Apa yang tim Sadaga Tanah buat. Apa yang power team kita buat. Join je apa-apa semua. Bila nak full time. InsyaAllah bagi soalan maut ni. So apa yang power team kita buat. Follow je. And then macam kita ada satu pembakar semangat tau. Macam saya kan nak bakar saya punya bawah tim saya ada 20 orang dah. Alhamdulillah anak buah. So saya akan bakar je semangat. Saya akan ada create satu lagi saya power team. Saya akan bakar dalam grup saya punya close tu. Ada je power team saya close. Saya akan masuk dalam tu. Atau kita bagi top up. So apabila kita top bakar dia orang. So dia orang pun jadi macam nak jadi macam kita kan. Tu dia akan duplicate jadi kita. Itu saya buat. And then untuk yang tambahkan untuk yang kawan sahabat-sahabat baru yang baru kan, jangan malu bertanya untuk pada kita punya leader. Sebab apa saya dulu masa saya sebagai join, saya tanya je saya punya Safirul. Saya jumpa dekat surau saya tanya, saya jumpa kat kedai tanya. Sebab apa saya tengok sekarang apabila anak buah saya ada 3 orang. Contoh Amir, Nadia dengan Afiq. Dia orang ni asyik kacau je hidup saya. Bukan kacau lah, dia orang akan tonton. Kalau dia orang tak dapat WhatsApp sehari ni, dia orang akan call. Kalau tak dapat call, dia orang WhatsApp. So saya dah dapat tengok, oh memang betul lah cara orang nak berjaya ni memang cara macam ni. Walaupun korang rasa macam, tak apa ke aku nak call leader aku ni, dia orang tak marah ke? Sebenarnya kan, kita orang sebagai leader, kita orang lagi suka apa orang-orang baru ni bertanya apa. Sebab apa kalau kita orang baru bertanya, so kita orang dapat tahu lah maksudnya korang ada buat kerja lah atau buat sale lah kan. So apabila yang tak bertanya tu, itu yang kita orang risau. Maksudnya, dah laut ke dalam ke ni ataupun dah mati syahid ke ni. Macam tu. So banyak akan bertanya kalau baru-baru ni. So boleh Cik Mat Boleh. Cuma tadi saya tengok tadi apa Muhammad tanya 3 bulan tak ada sale gagal ke? Tak ada gagal lah. Tak ada benda yang gagal sebenarnya Muhammad. Sebab benda ni proses. Ada macam Abang Niel dia 2 bulan dah close. Macam semalam itu hari Akmal saya ingat first 6 month pun 6 month yang challenge. Close 10 kes, 10 kes, loan semua reject. Adakah dia gagal? Tak gagal. Dia that pronect. Sebab apa benda yang saya ingat apa Akmal dia punya ayat Dia kata apa walaupun kau tak close lagi saya nak ulang ayat Akmal, saya suka ayat dia sebenarnya. Mana ayat dia? Dia kata dia tak achieve banyak benda. Maksudnya within 6 months dia join tu, dia tak achieve banyak benda. Tapi dia achieve dari segi knowledge dan pengalaman.
Sebab knowledge dan pengalaman tu akan convert dalam bentuk jualan nanti. So kalau kata 3 bulan tu, kalau kita yakin, sebab apa kita je tahu komitmen kita, effort yang kita bagikan, kaedah kita kerja, macam mana kita nak duplicate leader, kita tahu kita buat. Adakah 3 bulan tu kita buat betul-betul? Kalau 3 bulan tu memang kita buat betul-betul, insyaAllah Muhammad, bagi lagi masa lagi 3 bulan untuk kau start untuk buat sale. Patutnya boleh. So kalau kata lagi bulan keempat tak ada sale, boleh call saya, nak coaching pun boleh. Kita review balik aktiviti-aktiviti kau. Ataupun kita boleh buat je, boleh call leader, saya okey je sebenarnya. Untuk coaching, bagi tahu bila set masa, kita set masa, kita coaching. Kita go through, apakah 3 bulan ni betul kau punya buat 3 bulan. Maksudnya daripada 3 bulan ni cuba tanya, berapa listing yang kita ada. In average 1 bulan kita mesti ada lebih kurang 15 listing. Kalau betul-betul pure full time kena ada 30 listing. Kalau part time ada 15 listing, okey lah. Ambil lah listing kita ke, listing kawan-kawan kita ke untuk jual. Kalau saya cakap 30 listing ni sebab dia mix antara own listing dengan listing orang, 30 listing. Lepas tu kalau tak ada listing, carilah listing orang untuk tolong jual. Tapi kalau kata kita masih lagi 3 bulan, kita ada 3 listing saja, so something wrong dengan aktiviti kita. Kita kena revise kita punya aktiviti. So kalau Cik Muhammad cakap ada belum jual, tak bukan gagal, tu proses. Kau belum achieve banyak benda, tapi kau dah achieve banyak knowledge dan pengalaman. Nanti saya ambil ni bukan ayat saya ni, ayat Akmal. Sebab dia 6 months dia memang 10 case reject. Kau banding kalau macam mana segi mental memang koyak. Dan dia punya sehari telefon saya sehari dengan 4-5 kali telefon saya. Kejar Cik Mat kan. Aku dah kata bini aku call pun sehari sekali dia 5 kali call. Tapi nak gambarkan bahawa itulah ciri-ciri macam Abang Neil cakap tadi. Bila dia ada 3 orang yang $1 million agent, that pattern ada. Pattern agent yang berjaya ni kita boleh jumpa dah. Pertama dia kacau leader. Dia memang akan start call leader. Sebab apa, dia dah start buat aktiviti, dia tak jumpa jawapan. Kecuali kau memang master lah, kau dah baca buku saya, buku Cik Mat tu memang kau khatam, memang kau terror lah. Ilmu tahap memang dah dewa lah. Itu tak ada masalah, takkan tanya saya lah. Tapi sepanjang saya buat lah, level mana pun biasanya diorang akan tanya dengan saya. Saya pun bukan kata ni, setengah-setengah benda saya akan tanya dengan peguam juga. Sebab proses untuk berjaya ni dia learning, dia continuous, dia berjalan. Sampai saya satu level, saya nak go to next level. Bila dah dapat income mungkin 100,000, saya nak go to 200,000 sebulan pula. Adakah cara saya kerja sama 10,000 dengan 200,000? Tak sama. Abang ni dulu mungkin makan gaji 3,000. Sekarang dia dapat 10,000 dah. Sekarang ni bila dah ada 20 orang, dia dah aim tu 20,000 sebulan abang ni. Dan saya percaya by 2023, 22 esok, dia akan aim ke 30,000 pula. Maksudnya dia berhenti kerja dah. Mustahil lah dia tak berhenti. Dia dah go 30,000 masa tu, takkan dia nak mati 30,000, dia akan aim for 50,000 pula. Itu proses yang kena lalui lah. Dan setiap kita buat tu, cara dia tak sama. Proses dia tak sama. So Cik Muhammad, jangan risau Cik Muhammad, terus istiqamah, kau buat je aktiviti-aktiviti yang tu. Okey. Saya pun dulu, ni Firdaus Aswan ni. Saya pun dulu 3 bulan tak close. Tapi cuba tak berhenti sharing dengan kawan-kawan. Kalau boleh SOA. Kalau tak confident listing sendiri, boleh join tengok apa new project. Akhirnya close new project. Masih lagi mencuba untuk jual listing dan SOA. Nampak? Alhamdulillah, tahniah Firdaus. Maksudnya Firdaus pun alhamdulillah bila dah buat, dia dah berjaya. Dia pun dah boleh capai $1 million agent dah. So dia 3 bulan pertama tak close. Ada agent yang top agent, super top agent, 6 bulan tak ada sale. Saya tak sebut nama lah. Dia super top leader sekarang di dekat market. 6 bulan dulu saya train tak ada sale. 6 bulan tak ada sale. Tapi yang cakap lah, Cik Mak, Cik Mak, ni kalau bulan ni tak ada, inilah last kali cakap apa. Kalau bulan ni saya tak ada sale, Cik Mak, inilah bulan terakhir saya join Cik Mak cakap. Bulan tu dia jual 5 biji. Kan? Ada agent macam tu. Jadi jangan down tu memang down lah. Tak boleh nak lama-lama. Sebab apa saya kata tu saya suka Firdaus cakap down memang down tapi tak boleh lama-lama down. Terima kasih Firdaus. Firdaus punya ayat tu memang betul lah. Down ni memang akan down. Tu macam Abang ni tadi pun ditekankan pasal power team. Power team sebenarnya dia mainkan peranan. Kalau kau tak ada power team, carilah 3 orang power team yang ada misi yang sama, matlamat yang sama untuk jual. Tapi kalau power team tu lepas 6 bulan tak ada sale, carilah power team lain. Power team ni dia tak boleh mengeluh. Sebab apa saya selalu cakap, dalam kehidupan kita ada 2 je. Sama ada kita nak jadi winner, kita nak jadi loser. Nak jadi pemenang atau orang yang kalah. Berapa orang nak jadi pemenang? Cuma komen. Berapa orang nak jadi pemenang? Kalau jadi pemenang, kena kalah. Pemenang ni segi mindset je. Maksudnya, mindset apa? Saya ingatlah, saya everyday saya memang jogging. Setiap pagi saya akan jogging. Start saya jogging, paling payah nak pakai kasut jogging tu lah. Paling payah. Bila start saya pakai kasut jogging tu, saya dah set. Satu hari minimum saya akan jogging sejam. Saya pergi CPS sejam je. CPS sejam saya akan dapat lebih kurang dalam 7 km. Tapi nak dapat sejam tu tuan, mula-mula 30 minit pertama, ya Allah.
Memang saya lari, pace saya tak laju lah. Pace saya 8, 9, saya akan lari. Tapi bila datang kawan saya, power team lah. Bila datang ada dua orang kat tempat saya, satu nama Usuk, satu nama Eddie. Bila dia datang, dia cakap ada pace dia laju, pace dia 7 ke 8. Dia cakap, bila jom, saya akan ikut. Kadang-kadang boleh sedar sampai 10 km lah. Itu yang Abang Nil cakap tu sebenarnya ialah kita punya power team. Power team ni dia push factor untuk go jauh. Dan nombor satu saya cakap mindset saya, siapa yang nak menentukan saya berlari pergi 8 km? Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan dah sampai 2 km, nak pergi 3 km. Boleh berhenti tak? Boleh je berhenti sebab saya pusing dalam taman je. 2 km jumpa rumah saya balik. 2 km jumpa rumah saya balik. Boleh tak saya masuk rumah? Boleh. Tapi mindset saya kena betul lah. Sebab apa? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Boleh tak angkat tangan? Siapa yang arahkan kau angkat tangan? Boleh tak saya kata angkat tangan tapi kau tak angkat tangan? Sebab apa? Semua benda ada dekat minda. Mindset ni penting lah. Saya tak tahu lah. Saya ni everyday dia masuk kelas lah. Hari-hari belajar. Hari-hari. Saya pun naik pening. Semua cakap nombor satu lah. Pergi jumpa Tia Faker ke, Tony Robin ke, siapa ke, Sharma ke, apa ke. Semua cerita pasal nombor satu kena ada minda yang betul. So Abang Nel, sebelum penutup Abang Nel, ada kata-kata semangat Abang Nel untuk kawan-kawan yang mana kita nak sama-sama berjaya ni Abang Nel. Okey lah. Pertama kali macam saya cakap tadi, apa yang penting semua sekali nak kena usaha lah. Sebab apa tanpa usaha memang tak ada kejayaan lah. So jangan sesekali untuk mengalah lah. Teruskan usaha dan terus lebihnya kita tawakal lah kepada Allah. Macam saya suka petik balik lah apa yang bagi tahu sebelum ni kita punya usaha sebenarnya dalam 30% je. 70% tu daripada spiritual lah. So macam saya nak kongsi dengan sikit punya saya punya amalan lah. So harap sama-sama lah boleh buat lah untuk diri saya dan untuk saya nak rimau untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat lain lah. So untuk walaupun kita buat sale kan so sebenarnya kunci daripada sale ni sedekah je. So perbanyakkan sedekah. So contoh kan saya biasa kalau pergi weaving tu kan saya akan singgah mana-mana petrol pump dulu ke mana ada tabung surau ke masjid. Saya akan bagi dulu sedekah dekat masjid. Tak kisahlah sikit ke banyak tapi niatkan sedekah tu kita untuk kita dapat close untuk kita bantu lagi orang banyak susah. Macam tu sedekah, the power of sedekah lah. And then untuk yang keduanya duha lah. So duha kalau boleh jangan tinggal lah. So macam saya hari-hari saya dah wajibkan duha untuk saya. So kalau tak buat duha tu saya rasa ada tertinggal satu barang tu. So macam saya duha kan. Rasa paling banyak pun saya akan buat 4, paling sikit pun buat 4 juga. So maintain 4 rakaat tu maintain je hari-hari. And then macam kalau orang yang biasa kerja surau kan, so berbakti lah banyak pada surau ke mana sebab apa? Saya masih ingat lagi pegang bangun ustaz So kalau kita apabila banyak berbakti kat surau, sebab apa contoh kat surau saya ada belum ni ada Bilal dengan Siak. Siak tu banyak bakti kat surau. Sekarang dia dah pindah, alhamdulillah dia dah buka kilang. And then Bilal tu dia dah buka restoran besar kat Setuju. So saya pegang kata ustaz tu, apa yang kita bakti kita what you give you get back. Macam tu kita akan dapat balik. So kita pegang macam tu. And then kalau boleh amalan kita untuk hari-hari kan. So lepas solat subuh tu kita bacakan surah Waqiah. And then lepas duha tu kita bacakan surah Rahman. And then lepas maghrib kita baca surah Yasin. And then lepas isyak kita bacakan Al-Mulk. So insyaAllah lah dalam kita 4 tu kalau kita jaga tu alhamdulillah rezeki kita murah lah. And then yang paling murah sekali duha lah. Jangan sampai tinggal duha. Sebab apa? Duha tu pintu kunci rezeki lah untuk kita. Dan kalau boleh nak tutup, boleh saya tutup dengan doa sikit lah Cik Man. InsyaAllah mana tahu doa saya masuk ni tahu ada salah seorang kita makbul doanya. Boleh Abang Nel. Silakan Abang Nel. Boleh Cik Man Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rabbi, kami memohon padamu agar segala yang berhimpun dalam majlis ini
atau yang di luar sana mendapat ampunan ya Allah. Setiap detik nafas kami dalam hitungmu, setiap detik perbuatan kami dalam nilaianmu, setiap zarah amal kami akan dihisap. Jika tanpa rahmatmu ya Allah, kami tidak layak ke syurgamu. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkanlah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, para guru-guru kami, kaum keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami, tetangga kami dan sekalian muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah ya Allah, tenterangkan bisikan nafsu kami, jadikanlah ia diam dan reda dalam takdirmu. Jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah engkau gunakan hidayah kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak layak ke syurga-Mu ya Allah, tetapi kami amat takut ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon apa jua hajat kami di sini ya Allah, kau kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, engkau kabulkan ya Allah, engkau mudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhlah kami dari azab api dan neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Anak Banel. Terima kasih kepada semua yang sama kita malam ni, insya-Allah. Sesi kita ni biasanya dalam tempoh sejam je. InsyaAllah jumpa esok malam. Semalam dengan Rina Manan. Kita sembang dengan dia pasal projek marketing, macam mana dia boleh jadi $1 million dengan projek marketing. So sepanjang bulan ni, sepanjang PKP ni memang setiap malam ada lah. Apa pun all the best semua. Dia boleh ucapkan terima kasih dekat komen. Lepas tu boleh live lah kot. Doakan cikgu kita berjaya. Terima kasih cikgu. Terima kasih Abang Nel. Dan terima kasih kepada semua lah yang ada. Kalau korang tak ada malam ni, saya dengan Abang Nel dia bercakap. Apa pun kita doa sama-sama untuk misi saya, misi Abang Nel lah. Misi Kak Fauzia, misi Abang Sador kita kan. Misi leader-leader kita sebenarnya nak make sure bahawa semua ejen, semua tim Saudara Tanah, semua ejen-ejen nilai harta ni boleh able untuk dapat lebih daripada 10,000 setiap bulan. Itulah benda itu dalam doa saya lah. Memang saya punya setiap modul yang saya buat, setiap apa yang kami bincangkan tadi pun, meeting dengan management team, dengan grup manager tadi pun, itulah misi kami, nak make sure semua yang masuk boleh berjaya. Sebab kita antara agensi yang memang sangat aktif dari segi education. Pergilah agensi mana pun, kita antara yang paling aktif in terms of education. Nak muntah rasanya kan. Tapi percayalah, kau tak achieve satu benda, tapi kau akan dapat banyak benda insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Abang Nel. Terima kasih Abang Nel. Firdaus Fazlullah. InsyaAllah ini pun one of kita punya speaker juga nanti. Banyak speaker kita ni, Tuan Hakim pun insyaAllah akan one of kita punya speaker juga. Banyak speaker kita akan tengok ejen Manjung macam ni. Ejen Manjung boleh buat $1 million. Ejen dekat Pening macam ni boleh $1 million. Ejen kat Epok macam ni boleh buat $1 million. Kita panggil semua ejen-ejen ni supaya apa? Untuk korang buat lah. Asas tu korang kena buat. Itu je. Jangan kau dengar je balik, mimpi, baguslah Abang Nel ni, baguslah. Tak ada bagus, kena buat. Kena praktis kan. Dia kena usaha lah. Nabi pun suruh ikat unta kan. Maksudnya nak gambarkan, boleh je tinggal unta tu pada pandai dia lah kan. Tapi nak kena usaha. Okay, terima kasih semua bersama kita insyaAllah. Boleh komen. Terima kasih kepada Abang Nel dan boleh live lah kita punya meeting malam ni. All the best semua insyaAllah. Terbaik doa insyaAllah. Yang mana yang mak dan ayah ni sebenarnya doa yang paling power kat muka bumi ni, doa mak ayah. Hari-hari kau lah mak ayah kau minta doa tu je. Kau mak minta doa, mak doa itu je. Kau tak jadi kau buat lah. Semula ni kau dia mak. Sumpah sekali Cik Mat. Sumpah sekali. Sumpah sekali insyaAllah. Sumpah semua berjaya insyaAllah. InsyaAllah semua dengan izin Allah. Terima kasih semua. Terima kasih semua insyaAllah. Okay, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Abang Nel. Doakan Abang Nel terus berjaya Abang Nel insyaAllah. InsyaAllah semua. Terima kasih Abang Nel. Terima kasih Cik Mat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Mat. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Tak live lagi ke?